Selamat sejahtera kepada semua. Saya Lim Ejah, Ketua Kumpulan Assignment kami dari Grup C hari ini akan membentangkan kesan pandemik COVID-19 terhadap keperluan psikologi pelajar. Sekarang kita mulakan dengan pendahuluan. Nama saya Angeline Livanting. Saya akan mula untuk membentangkan tentang pendahuluan. COVID-19 adalah penyakit yang disebarkan oleh virus SARS-CoV virus 2 yang menyebabkan wabak coronavirus 2020, menyebarkan ke seluruh dunia. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020, penyebaran virus SARS-CoV virus 2 di dalam dan di luar negara dan perhimpunan awam termasuk pelajar di kampus universiti telah dihentikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke lebih ramai orang. Kemudian, pelajar secara dalam talian di universiti sebagai alternatif setelah PKP dilonggarkan melalui Perintah Kawalan Gerakan Bersyarat PKPB, universiti mula dibuka dengan syarat pemanjaraan fizikal melalui pembelajaran dan akan dibuka sepenuhnya pada Oktober 2020. Oleh itu, kesan pandemik COVID-19 telah menjejaskan keperluan fisiologi pelajar dan dari segi fizikal, mental, dan sosial. Slide seterusnya. Okey, saya Shan Karen. Saya akan membentangkan tentang sejarah COVID-19. COVID-19 merupakan wabak kelima yang pernah melanda di dunia ini. Pada 11 Mac 2020, WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai wabak pandemik sebab ianya boleh merebak secara luas dan pantas. Wabak ini bermula di mainland China, Wuhan pada 1 Disember 2019, di mana pesakit-pesakit bermula menunjukkan gejala seperti demam, kahak dan semak. Wabak ini disyaki bermula daripada kelawar di sebuah restoran di China, dan wabak ini dikenal sebagai 2019 nCoV, iaitu 2019 novel coronavirus. Simptom wabak ini adalah demam, kahak, sesak nafas, jerit-jerit dan sakit kepala. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Saluna Jiko akan membentangkan tentang punca COVID-19. Jadi pada tahun 1966, coronavirus diterangkan menanam virus dari penyakit dengan sesama biasa. Jadi punca scientifically-nya punca COVID-19 secara umum adalah berpunca daripada jangkitan awal dari sumber haiwan. Scientifically-nya, coronavirus dibahagikan pada 4 genera virus: alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus dan delta coronavirus. Alpha dan beta berasal dari mamalia, khususnya kelawar, dan gamma dan beta berasal dari babi dan burung. Jadi, perluasan kepelbagaian genetik di antara coronavirus menyebabkan penyakit kepada manusia dicapai terutamanya dengan menjangkiti haiwan peridomestik. Jadi seperti yang dinyatakan, coronavirus diwujud dari jangkitan haiwan dan 4 genera virus ini khususnya berkembang dari situ. Itu saja daripada punca COVID-19. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Ranjini. Saya akan membentang tentang kesan COVID-19. Antara kesan COVID terhadap keperluan psikologi pelajar menurut artikel dari Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser, pelajar paling cenderung kepada tekanan dan serangan panik disebabkan kuliah fizikal diganti dengan kuliah atas talian. Apabila pelajar terkena paparan skrin selama 4 atau 5 jam, secara tidak langsung ia akan menyebabkan pelajar mengalami kesukaran untuk tidur yang seterusnya menyebabkan gangguan emosi. Itu sahaja hasil daripada sorotan kajian. Seterusnya, objektif kajian akan dibincangkan. Terima kasih. Nama saya Cindy dan saya akan menerangkan objektif kajian tentang subjek ini. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti latar belakang terbentuknya COVID-19. Semua penyakit mempunyai latar belakang yang masing-masing dan orang tidak dapat memahami latar belakang terbentuknya COVID-19
Oleh itu, kami akan menggunakan penyelidik ini untuk menentukan latar belakang COVID-19. Objektif kajian yang kedua adalah menghuraikan puncak-puncak COVID-19. Ramai orang memberikan faktor yang berbeza terhadap COVID-19. Oleh itu, kami akan menghuraikan puncak-puncak COVID-19 dengan menjalankan kajian ini. Objektif kajian yang ketiga ialah menghujungkan kesan COVID-19 terhadap keperluan psikologi seorang pelajar. Dalam tempoh PKP dan PKPP, semua institusi pelajaran di Malaysia tidak boleh buka. Oleh itu, sekolah mengadakan kelas mereka melalui laman web. Melalui kajian ini, kami hendaklah menghujungkan kesan COVID-19 terhadap keperluan psikologi seorang pelajar. Selamat sejahtera, saya Lim Aja akan membentangkan metodologi kajian. Kaedah kuantitatif merupakan satu kajian secara umumnya menggunakan analisis statistik. Ia lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Kaedah penyelidikan merupakan segala langkah yang diambil untuk mencapai segala objektif penyelidikan. Dua instrumen telah digunakan dalam kajian ini demi merealisasikan objektif kajian bagi mendapat maklum balas responden dan maklumat tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap keperluan psikologi seseorang pelajar. Keputusan kajian ini dipungut melalui soal selidik dan kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan pengumpulan segala informasi ataupun maklumat yang bersesuaian dan relevan tentang topik yang diteliti. Tujuan kajian perpustakaan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang mana-mana aspek dan mengaji beberapa teori dasar yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sepanjang kajian ini, kita telah merujuk buku-buku ilmiah digital, artikel elektronik dan jurnal elektronik atas talian. Soal selidik ini dibahagikan kepada bahagian iaitu bahagian pertama untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden, manakala bahagian kedua mengandungi soalan berskala literat bertujuan untuk mengetahui tahap kasih sayang dan persepsi setiap elemen yang ada. Dan juga bahagian ketiga mengandungi soalan yang bertujuan untuk mengetahui tahap penghargaan kendiri. Soal selidik juga membenarkan pengaji untuk mendapat lebih informasi tentang sesuatu dalam masa yang singkat. Slide seterusnya. Nama saya Ong Hen Jin. Saya nak membentangkan tentang dapatan kajian. Dalam catatan tersebut, kita terdapat banyak responden yang daripada perempuan iaitu 65% dan 35% iaitu lelaki, dan soalan kedua adalah responden kita adalah ramai 21 umur, dan soalan ketiga adalah tentang dalam responden kita terdapat 47.6 iaitu mendapat ijazah sarjana muda, dan seterusnya adalah 18.4 adalah postgraduate iaitu pasca siswaza. Seterusnya, dalam catatan 4 iaitu tentang sepanjang pandemik COVID-19 ini adalah tentang kesejahteraan kewangan keluarga saya telah terjejas teruk, dan soalan seterusnya adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini adakah anda berasa disayangi oleh ibu bapa, dan soalan keenam adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini adakah anda menyayangi adik keluarga anda. Okey, seterusnya. Dalam soalan ketujuh adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini, adakah anda cemburu apabila melihat ibu bapa menyayangi adik keluarga lain? Dan soalan ke-8 adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini, adakah kasih sayang guru menyebabkan anda lebih rajin belajar? Dan soalan ke-9 adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini, adakah anda mempunyai ramai rakan di sekolah? Okey, seterusnya. Dalam soalan ke-10 adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini, adakah anda berasa dihargai anda?
Dan soalan ke-11 adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini, adakah Anda selalu dipuji oleh ibu bapa Anda? Dan soalan ke-12 adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini, adakah Anda aktif dalam aktiviti-aktiviti kurikulum? Dan soalan ke-13 adalah sepanjang pandemik COVID-19 ini, adakah Anda memegang apa-apa jabatan di sekolah? Oke, seterusnya. Selamat cikgu, nama saya Chu Jianfeng. Saya akan menghuraikan pendapatan kajian kami. Mengikut keputusan survei yang dijalankan oleh kami, terdapat 70% responden setuju bahawa COVID-19 telah membawa masalah kewangan kepada sesuatu keluarga dan akan meningkatkan kegelisahan dalam diri. Hal ini kerana para pelajar akan berasa tekanan dari kewangan pendidikan mereka yang akan hilang sebab kehilangan kerja ibu bapa mereka. Selain itu, wabak COVID-19 ini telah menjadikan sesetengah pelajar berasing daripada anggota keluarga dan kawan-kawan mereka. Dari hasil tinjauan, 56.3% responden selalu dipuji oleh ibu bapa mereka setuju bahawa tekanan mereka menjadi ringan. 76.7% responden berasa diri yang dihargai oleh kawan mereka tidak ada masalah kegelisahan diri. Fakta ini menghuraikan peranan ibu bapa dan kawan terhadap keperluan psikologi pelajar. Sebagai cetusan idea yang lain, pelajar yang belajar di hadapan komputer atau telefon pintar mengguna sambungan internet yang lemah pun meningkatkan perasaan kecewa dalam mereka. 51.5% responden setuju bahawa para guru perlu memberi kasih sayang kepada pelajar. Pelajar pun boleh melibatkan diri dalam aktiviti atas tarian untuk memenuhi keperluan psikologi diri. Itulah semua perbincangan saya. Kawan saya akan meneruskan kesimpulan. Saya, Angeline, akan membentang tentang kesimpulan. Melalui peranan kerajaan dalam membangunkan kecepatan dan kemahiran yang diperlukan untuk masyarakat, sistem pendidikan perlu berada di tengah-tengah perancangan ini. Ini termaksud memikirkan semula bagaimana ekonomi harus berkembang untuk mengawal kesukaran dan menentukan kemahiran pendidikan dan latihan yang diperlukan untuk menyokongnya. Kita harus memastikan semua anak muda berpeluang berjaya di sekolah dan membangunkan ilmu, kemahiran, sikap dan nilai-nilai murni yang akan membolehkan mereka menyumbangkan kepada masyarakat adalah di tengah-tengah agenda global dan janji pendidikan kepada masyarakat masa depan kita. Krisis COVID-19 telah mengujikan keupayaan kita untuk menangani gangguan skala besar. Kini terpulang kepada kita untuk membina sebagai warisannya masyarakat yang lebih berdaya tahan. Akhirnya, nama saya Tan Yunshen dan saya akan membentangkan rekomendasi dalam isu keperluan psikologi pelajar. Rekomendasi pertama untuk kajian pada masa hadapan termaksudlah melebarkan dan meluaskan kajian mengenai impak COVID-19 terhadap kesihatan mental pelajar kerana kajian yang telah dilakukan lebih fokus dalam aspek perasaan pelajar dan ibu bapa pelajar. Rekomendasi kedua ialah kajian dari aspek fizikal boleh dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pandemik telah memberi kesan kepada kesihatan minda dan fizikal pelajar. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.